Nabi kata, hang tak pernah teringat ke yang mungkin Allah bagi rezeki dekat hang, Allah tolong hang dengan sebab ada doa orang-orang yang hang pandang lekeh ni. Hang tak pernah teringat ke benda tu? Bukan semua benda hang buat mendatangkan hasil. Kadang-kadang kita terhindar daripada satu kemalangan. Kita tak tahu. Mungkin di sana ada beberapa orang, ada sekelompok orang, ada kawan kita yang sengap-sengap doa keselamatan kita. Atas makbul doa mereka tu, kita terlepas daripada kemalangan. Nabi kata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, jangan underestimate orang. Jangan pandang rendah dekat orang. Jangan duk pandang orang ni lekeh sangat. Pasal apa? Pasal kadang-kadang apa yang kita dapat tu adalah kerana doa mereka ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ada satu cerita. Dia kata ada satu kumpulan orang travel, naik bas. Cuaca daripada elok tiba-tiba bertukar jadi cuaca buruk. Tiba-tiba hujan turun lebat, tiba-tiba guruh berdentum, tiba-tiba kilat sabung menyabung, kilat pula duk main tembok kok kiri kanan bas yang mereka naik. Tiba-tiba driver ni kata, kita kena berhenti. Dia kata. Tiba-tiba driver bas ni dia berhenti dekat dengan satu pokok, satu batang pokok. Dia berhenti tuan-tuan. Lepas tu dia berhenti, dia berdiri dalam bas. Semua orang duk ada dalam bas ni. Dia bagi satu ucapan di situ. Dia kata, aku dapat rasa, dia kata, dalam kalangan kita yang duk ada atas bas ni, ada seorang daripada kita ni ajal dia hari ni. Dengan kerana dia ajal dia dah tertulis dah hari ni, dan dia duk ada sama dengan kita atas bas ni, dia kata silat-silat hari bulan kita satu bas nanti jalan sekali. Semua pakat duk tengok dia. Driver bas ni kata, dia dengar elok-elok ni aku nak cakap ni, minta tolong setiap seorang daripada kita termasuk saya turun seorang-seorang daripada bas ni pergi pegang pokok tu. Kalau tak ada kena apa, tak kena sambang kilat, main naik balik atas bas. Lepas tu next turun sampai habis atas bas ni. Kalau siapa yang memang ajal dia hari ni, dia kata dia pegang, pang dia kena, dia mampus seorang kita belah. Demi untuk semua orang atas bas ni, hak seorang ni mesti kena pergi. So driver ni kata, saya mula. Dia turun dengan hujan, dengan kilat duk main, dengan apa, dia turun pergi pegang pokok, tak ada apa, lega. Dia pun takut juga takkan dia. Okey, tak ada apa, alhamdulillah dia naik balik atas bas. Seorang lagi turun, masing-masing sama macam dia, turun pergi pegang, tak ada apa, alhamdulillah naik. Mana dia bukan dia dah, seorang. Sehinggalah kawan yang penghabis. Kalau bas 45 orang, 44 orang pergi pegang, okey dah. Hak nombor 45 ni kecok pucat muka ni. Dia kata makna kalau semua selamat, confirm aku, dia kata. So bila dah tinggal dia seorang, 44 orang turun pegang selamat, tinggal dia seorang, semua hak duk ada atas bas ni, mata pakat tengok dia hak seorang ni, tengok ni, dia kata with accusing eyes. Mata ni tengok memang kata hang lah. Punyalah takut dia ni. Dalam hati ni duk rasa aku dah, memang aku. Dan dia tak mau turun. Depa yang lain atas bas force dia, paksa dia, hang turun. Memang hang lah punya pasal ni, hang turun. Dia turun dengan hati yang berat. Dia kata with 100% with fear of death in mind. Dia turun pergi tu 100%, dia yakin lah memang dia pegang kena gila habis. Dia turun pergi, bismillah pegang. Tiba-tiba, ini yang takut ni. Saya masa dapat mesej ni pun baca ketang juga, walaupun bukan hadis. Dia kata dia turun pergi, pegang pokok tu. Tiba-tiba dia kata, there was a huge sound of thunder and lightning. Tang, dia kata, came down and hit the bus. Dia seorang turun, dia turun pergi, dia pun pegang. Elok-elok pegang, pang kata bunyi. Bas kena. And kill each and every passenger inside the bus. Mati semua ada atas bas ni. Rupa-rupanya kerana dia satu bas selamat. Orang duk kata kerana dia, mereka mungkin tak selamat. Rupa-rupanya kerana dia duk ada atas bas tu, satu bas selamat. Bukan hadis, jangan buruk sangat, dengar saja cerita hadis. Tapi dalam Quran Allah ada sebut sikit-sikit nak macam cerita ni. Ayat 33 surah Al-Anfal.
Tuhan sebut dalam ayat tu, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum, dan Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan azab umat itu, wa anta fihim, sedangkan engkau wahai Muhammad ada dalam tu. Umat tidak kena azab kerana ada nabi. Kalau tidak sebab nabi ini, depa sudah kena azab atas derhaka depa. Kerana Allah tengok nabi ini, maka depa ditangguhkan azab. Lebih kurang nak main cerita baik tadi. Pengajaran dia tuan-tuan. Satu, hargailah semua orang yang ada keliling kita. Itu pengajaran dia. Hargailah semua orang yang ada keliling kita. Yang kedua, kadang-kadang Allah bagi satu kejayaan dekat kita. Bukan kerana kita, tapi kerana ada orang tertentu di tepi kita. Mungkin orang tu mak kita, ayah kita. Mungkin kerana ada mak ni dan kita berbakti dekat dia, dan kerana ada ayah kita berkhidmat dekat dia, Allah bagi berjaya. Bukan pasal kita, tapi pasal dia. Mungkin Allah bagi ni kepada siapa? Allah melihat isteri kita yang ada sebelah kita, dia bersama kita susah senang. Mungkin kerana anak kita, 4 orang anak, kerana seorang anak kita ni, kerana dia Allah bagi kejayaan kat kita. Mungkin kerana adik-beradik kita, mungkin kerana kawan rakan kita, mungkin kerana jiran kita. Kita tak tahu kerana siapa, apakah sebab Allah bagi satu-satu benda, satu nikmat pada kita. Oleh kerana kita tak tahu, hargailah semua orang. Yang ketiga, pengajaran dia, sentiasalah ingat nak buat baik. Tak mau ingat nak buat jahat, tak mau ingat nak iri hati, tak mau ingat nak dengki, tak mau ingat nak fitnah orang. Tak mau. Hari-hari buka mata ingat nak buat baik. Sampai malam nak tidur, nak pejam mata, kita ingat kita nak buat baik. Jadilah satu orang yang sentiasa ingat nak buat baik. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, la yashba'a mu'min min khair yusma'uh, min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahul jannah, atau kama qala, hadis hasan riwayat Imam At-Tirmizi. Nabi kata tidaklah satu orang yang beriman itu akan merasa puas dengan apa yang dia buat, sehinggalah last sekali, ultimately last sekali, syurga dapat kat dia. Selagi dia tak dapat syurga, kalau dia orang yang beriman, selagi tidak confirm syurga tu hak dia, selagi itu dia tidak akan kenyang, tidak akan puas buat baik. Dia sentiasa nak buat baik. Pasal apa? Pasal dia tak tahu lagi syurga ni confirm tak lagi kat dia. Kalau betul dia orang yang beriman, Nabi kata dia akan sentiasa nak buat baik. Pasal apa? Pasal dia nak confirm syurga jadi hak dia. So jadilah kita orang yang sentiasa ingat nak buat baik. Mudah-mudahan mukaddimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah.